sebelum kita tutup dengan witir, kita akan bincang. Oleh kerana pada malam ini kita dah akhir, 3 hari lagi berbaki, maka saya fikir tajuk yang sesuai untuk kita bincang secara ringkas berkaitan dengan cara ataupun amalan yang khusus yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkan malam Aidil Fitri. Kalaulah kita fasa 10 terakhir ini kita tahu bagaimana amalan-amalan khusus untuk menghidupkan malam, khususnya 10 terakhir. Antaranya bagaimana tuan-tuan maklum, 10 terakhir bulan Ramadan ini kita disunatkan menghidupkan malam dengan memperbanyakkan i'tikaf. Itu antara yang afdal pada 10 terakhir. Kalau i'tikaf biasanya sunat muakkad, tetapi apabila masuk 10 fasa terakhir, maka hukum afdal bukan semata-mata sunat muakkad. Hukum i'tikaf di masjid ini sunat bahkan afdal kata para ulama. Itu bagaimana kita dah maklum cara ataupun amalan untuk menghidupkan malam Ramadan. Kita nak cerita tuan-tuan, pada malam Aidil Fitri ini kita teruskan juga bagaimana kita, sebagaimana biasa kita hidupkan malam Ramadan, kita hidupkan juga pada malam Aidil Fitri dengan beberapa amalan khusus yang diajar kepada kita. Saya nak sebut pada malam ini tuan-tuan secara ringkas ada 3 jenis amalan khusus yang tidak ada pada malam lain. Itu dipanggil amalan khusus pada malam Aidil Fitri saja. Kalau kita lepaskan peluang untuk menghidupkan malam Aidil Fitri ini sangat besar dan sangat rugi, kerana dia ada amalan yang dikhususkan oleh para ulama untuk menghidupkan malam. Nabi menyatakan man qama lailatain aidaini, sesiapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, menghidupkan 2 malam hari raya dengan amalan. Itu maksud hidup malam ini tuan-tuan, dengan amalan. Sebab tu kita nak nyatakan amalan khusus ni ada 3, banyak lagi, tapi kita nak sebut 3 antara amalan khusus yang tidak ada pada malam-malam lain. Nabi menyatakan man qama lailatain aidaini, sesiapa yang menghidupkan pada 2 malam hari raya, yakni Aidil Fitri dan Aidil Adha, muhtasiban lillah, semata-mata kerana perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia menghidupkan malam bukan semata-mata kerana tujuan lain, bukan semata-mata kerana dia free waktu malam itu, tidak, tetapi dia niat semata-mata muhtasiban lillah, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga kata Nabi, apa fadilat dia, apa kelebihan dia, orang yang menghidupkan malam Aidil Fitri dengan niat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yamut qalbuhu, maka tidak akan mati hatinya. Yauma, pada hari, yamutul qulub, pada hari Allah mematikan hati-hati manusia lain. Ketika mana Allah Ta'ala mematikan hati-hati manusia lain, tetapi hati orang yang menghidupkan malam Aidil Fitri, Allah Subhanahu wa taala hidupkan hati dia. Apa makna hati yang hidup? Orang yang dihidupkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sentiasa menerima kebenaran, mencari kebenaran, berusaha untuk melaksanakan setiap titah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha untuk meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala setiap masa. Ini hati yang hidup. Sentiasa rasa bersalah, ini hati orang yang hidup. Sentiasa mencari apa lagi tuntutan yang belum kita melaksanakan, tuntutan Allah yang Allah perintah atas kita, apa lagi yang belum selesai. Ini hati yang sentiasa hidup mencari kesilapan, kelemahan diri dia, takut-takut ada lagi
perkara yang dituntut oleh Allah Ta'ala dia tak laksanakan. Takut-takut ada lagi perkara yang dicegah oleh Allah Ta'ala dia masih buat. Itu antara tanda orang hati hidup. Baik tuan-tuan, 3 benda yang disebut oleh Nabi ini. Yang pertama, Nabi menyatakan man qamal lailatain idaini, orang yang menghidupkan malam. Maksud hidup malam ini dengan amalan. Apa amalan khusus pada Idul Fitri yang diajar oleh para ulama itu? Antara yang disebut di dalam kitab Jawami'ul Fawaid, Tuan Guru ataupun Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Daud Al-Fatani menyatakan ada 3 amalan khusus pada malam Idul Fitri yang tidak ada pada malam lain. 3 zikir khusus yang jangan kita tinggalkan. Yang pertama tuan-tuan, apa dia? Yang pertamanya ialah zikir ataupun memperbanyakkan takbir mursal dan takbir mutlak. Yang kedua, zikir khusus yang kedua ialah menyebut subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim sebanyak 300 kali. Pendek saja. Dan yang ketiga apa dia? Yang ketiga, zikir khusus yang ketiga, mengucapkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 400 kali. Baik, kita sebut secara ringkas satu persatu. 3 amalan ni tuan-tuan, bila kita buat dia, tempoh masa dia terhad saja. Mula tempoh dia apabila jatuh matahari 30 Ramadan, masuk waktu maghrib 30 Ramadan, sehinggalah takbir Ratul Ihram Imam Idul Fitri. Itu tempoh kita mengucapkan ketiga zikir ini. Kita ulang sekali lagi, tempoh masa yang disunatkan mengucapkan, memperbanyakkan mengucapkan zikir yang pertama takbir mutlak dan takbir mursal. Bila? Apabila jatuhnya matahari 30 Ramadan maghrib tuan-tuan. Masuk maghrib besok ni raya. Hari Selasa ni kita hari panggil pematai. Kami panggil di Kelantan hari ketupat. Hari buat ketupat. Orang sini panggil apa? Hari matai apa? Hari buat ketupat kami panggil. Maka hari itu tuan-tuan hari terakhir. Sama ada 29 Ramadan, 30 Ramadan. Kadang-kadang kita puasa tak cukup 30. Kadang-kadang kita puasa 29 Ramadan saja. Maka pada hari terakhir Ramadan, jatuh matahari masuk maghrib, mula disunatkan memperbanyakkan zikir. 3 zikir tadi. Kalau tak boleh 3 zikir tuan-tuan, banyak sangatlah, jangan kita tinggalkan, satu pun cukup dah. Yang pertama, zikir mutlak ataupun takbir mutlak dan takbir mursal. Maghrib itu bila habis dia? Habis masa dia apabila takbir Ratul Ihram hari raya Idul Fitri. Kita takbir Allahu Akbar, maka habislah masa takbir mutlak dan takbir mursal. Yang pertama tuan-tuan, takbir mutlak dan takbir mursal itu apa dia? Itu nama asal. Orang kita panggil takbir hari raya. Sebut takbir hari raya kita kenal. Takbir hari raya ni orang kita panggil, dia nama dia hilang dah. Dia ada nama dia. Takbir Idul Fitri, Idul Adha, orang kita sama je nama dia. Takbir hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebut tu dia tahu. Itulah dia nama takbir mursal dan takbir mutlak, nama asal dia. Tetapi orang kita mudah faham, mudah panggil, ringkas-ringkas panggil takbir raya lah. Kenapa dipanggil takbir mursal dan takbir mutlak? 2 nama tuan-tuan. Kerana makna takbir mursal ini dan takbir mutlak ni, takbir yang mutlak semata-mata disunatkan takbir, tidak dikaitkan dengan apa-apa sebab. Apabila masuk saja waktu dia, sampai habis waktu dia, maka disunatkan kita memperbanyakkan takbir tanpa ada sebab apa. Bukan kerana lepas solat. Lepas solat takbir nama lain pula, takbir muqayyad nama dia. Lepas solat tuan-tuan, lepas subuh hari 1 Syawal biasanya, ataupun maghrib 30 Ramadan itu, kita dah takbir. Lepas maghrib kita takbir, lepas isyak kita takbir.
Subuh besok lepas subuh kita takbir. Takbir lepas sembahyang itu takbir muqayyad nama dia. Ni kita cerita takbir mutlak yang tidak diqaidkan lepas sembahyang. Asalkan masuk waktu dia saja, maka kita disunatkan memperbanyakkan takbir. Kata ulama fiqh dalam kitab Idul Fitri, Salatul Idul Fitri, di bawah itu dia akan sebut sunat hukum mengucapkan takbir mutlak dan mursal. Ulama fiqh ataupun fuqaha menyatakan hukum mengucapkan takbir mutlak ini, apa hukum dia? Hukum dia sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbanyakkan, dan level dia iaitu afdal. Sebab tu kita sebut di awal tadi, amalan afdal pada malam raya. Afdal ni makna apa tuan-tuan? Kita biasa sebut dah, tetapi terkadang lupa dah makna dia. Afdal, engkau jadi imam lebih afdal daripada aku. Kawan tanya apa dia afdal? Dan engkau lah afdalnya. Dan apa dia afdal tu? Lebih afdal lah. Dia tak boleh terjemuh dah. Dia faham sangat bahasa Arab, siapa tak boleh terjemuh. Kita dah biasa daripada kita kecil kita guna istilah ni. Siapa tua tuan-tuan tak tahu makna. Tak tahu makna dah. Sebab tu kena jarang-jarang sekali kena sebut makna dia. Makna afdal ni tuan-tuan, dia sunat, duk ranking sunat. Tapi dia naik sekali, satu level lagi, afdal. Makna afdal ni aktsaru sawaban, terlebih banyak nisbah pahala yang diganjarkan oleh Allah Ta'ala. Bahasa mudah kita faham, bonus lah. Pahala bonus yang Allah Ta'ala sedia. Siapa buat takbir mutlak ni bukan semata-mata ada pahala sunat, tetapi ada lagi bonus yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Itu dia panggil afdal. Maka bila nak sebut dia tuan-tuan, sunat muakkad ataupun afdal, sebut dia ini apabila masuk saja waktu dia, sebutlah bila-bila, sepanjang waktu dia sebut. Banyakkan takbir sepanjang waktu dia. Dalam kitab I'anatul Talibin ataupun disyarah dalam kitab Jawi pun ada Sulamus Sibyah. Nak bagi kita faham tuan-tuan, yang kata perbanyakkan takbir mutlak dan mursal ini sepanjang masa dia ini, ulama menyatakan sunat memperbanyakkan takbir mutlak dan mursal dalam keadaan apa jua situasi kita. Kita sedang duduk, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedang berjalan, maka takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedang naik kenderaan, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab itulah bagaimana sahabat yang dinakalkan oleh para ulama kita, sahabat ini mereka menyambut takbir mutlak dan mursal, menyambut Idul Fitri, bagaimana mereka melaunkan azan ataupun melaukan takbir ini, nak bagi tanda, nak bagi nampak syiar Islam. Bergema takbir di pasar-pasar, bergema takbir di jalan-jalan raya. Suasana yang berlaku pada zaman sahabat dulu. Sahabat menyambut, meraihkan Idul Fitri dengan memperbanyakkan takbir, tanda kemenangan nafsu kita menghadapi, melawan, mengokom nafsu kita semula. Maka Allah bagi hadiah Idul Fitri, lamban syiar dia, perbanyakkan takbir di mana kita berada. Nak tidur, kata dalam kitab Sulamus Sibyah, nak tidur, sebelum tidur pun baring sebelum kita lena, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bini kita tengok, isteri kita tengok lain macam orang tua ni. Dia kata tak pernah dia buat lagi ni, takbir sampai nak tidur pun takbir. Pelik juga. Tu Nabi kata melaksanakan, menghidupkan syariat Islam akhir zaman ini jadi asim, jadi pelik. Nak pahala jadi pelik. Orang tengok kita berlebih, ekstrim sangat. Nak tidur tak payah takbir lah. Dia kata takbir di masjid sudahlah. Dia faham takbir kena jemaah. Kena takbir dengan Tok Iman, dengan Tok Bilal. Pasal dia tak ingat. Seorang-seorang tak ingat nak takbir, dia kata. Seorang pun tuan-tuan, dia bukan jemaah saja. Jemaah tu kita nak ajar saja. Bahkan sunat secara infirad, secara individu, bukan saja secara jama'i, zikir secara jama'i. Tu. Baik. Ada orang tanya tuan-tuan, oleh kerana dia tak ingat lafaz panjang tu, dia kata ustaz saya tak ingat lafaz panjang, nak pahala sunat nak buat macam mana?
Tak ingat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sadaqa wa'da wa nasara 'abda. Tak ingat? Panjang hak tu dia nak kena takbir ramai-ramai tu. Tukang ikut la ilaha illallah jadi apa? Macam mana nak dapat pahala? Jawab dia tuan-tuan, sekurang-kurang untuk dapat pahala sunat mengucapkan takbir memadai kita menyebut 3 kalimah takbir. Jangan tak cukup 3. Ini disebut di dalam kitab I'anatul Talibin jilid yang pertama. Dinakalkan daripada kitab Al-Um. Syekh Bakri Syata dalam kitab I'anatul Talibin. Syekh menakalkan daripada kitab Al-Um Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sekurang-kurang dapat pahala memadai kita sebut tuan-tuan 3 kali. Mazhab Syafi'i 3 kali, mazhab Maliki 2 kali. Lafaz Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu saja dia ingat, maka dapat pahala sunat. La ilaha illallah wallahu akbar. Dia tak ingat. Dia ingat 3 kali itu saja, maka dapat pahala. Sekurang-kurang pahala sunat settle dapat pahala. Tapi kalau nak lebih lagi pahala, maka sambung sekadar dia ingat. Walillahil hamd. Tu biasa orang kita ingat. Settle tuan-tuan satu ringkas-ringkas. Nak sebut secara ringkas malam ni. Yang kedua pula tuan-tuan, takbir mutlak mursa settle dah. Nama dia mutlak ataupun mursa. Kalau kita boleh ingat nama tu hebat dah kita tuan-tuan. Standard dah. Pelik orang dengar takbir mutlak mursa. Bukan takbir raya. Mutlak mursa dak takbir raya. Bergaduh dia, berkelahi dia. Kita cerita nama asal dia, dia cerita nama gelaran, samaran. Idul Fitri nama samaran, bukan nama asal dia. Mudah kita orang panggil mutlak mursa apa dia, payah nama dia, panggil dah takbir Idul Fitri. Tu. Sekadar mengucap lafaz takbir. Tak payah lagu pun tak apa. Orang kita dia nak lagu. Orang kita tu dia tak nak, dia nak ramai-ramai tu. Seorang-seorang dia tak apa sedap. Mai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar macam zikir. Tak puas hatilah. Nak kena lagu. Tak apalah, buhlah lagu, tak ada masalah. Nak hijah nahwan bayati pun, bedal lah lagu apa pun. Tak tahu bayati nahwan sikah, kita buat lagu kita. Hantamlah lagu mana pun. Asalkan dapat pahala sunat. Baik settle tuan-tuan. Masa kita tahu, perbanyakkan masa antara lepas maghrib sampailah pagi besok. Perempuan pun sama, lelaki pun sama. Sekadar di telinga dia dengar. Kita nak perlahan tuan-tuan, sekadar telinga kita dengar, dapat pahala sunat. Baik, yang kedua, zikir yang kedua ni mungkin kita tak mampu buat, tapi sebenarnya tak banyak, 300. Dia ada zikir yang kedua, ketiga ni tuan-tuan, dia ada ulama bagi tetap bilangan. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. 2 kalimah saja, 300 kali. Syekh Daud Al-Fatani menyatakan ni ulama kita buat 300 kali. Tak banyak, tak lama tuan-tuan, tak sampai setengah jam. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. 300 kali. Fadilat dia sangat banyak. Fadilat dia kita tak nyata malam ni, tak sempat. Kelebihan mengucapkan takbir zikir subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim pada malam raya. Dia sunat khusus pada malam raya, afdal pada malam raya. Kalaulah malam lain, dia hanya jadi zikir am semata-mata. Dia bukan zikir khusus, zikir umum. Macam kita sebut subhanallahi wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Yang ketiga tuan-tuan, yang ketiga ni, zikir yang ketiga 400 kali, setengah jam lebih kurang, ataupun 40 minit. Itu berdasar kepada latihan kita. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak fadilat dia. Antara fadilat yang dinyatakan dalam hadis, walaupun hadis ini dhaif, sesiapa yang beramal dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah pada malam Idul Fitri, Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada dia 400 qurrata ain, ataupun 400 bidadari di syurga.
Kita bunyi bidadari tu hak gairah tu nak buat tu. Tapi kena ingat tuan-tuan, ni penutup dia. Apa dia penutup? Penutup dia tuan-tuan, Nabi kata muhtasiban lillah. Ini saya nak sebut secara umum penutup ni. Bukan khusus kepada 3 amalan ni sahaja. Nabi menyatakan amalan pada hari raya, pada malam raya ni khusus dia. Kita sebut 3 zikir yang khusus. Kita menghidupkan malam dengan amalan sunat yang lain, dan kita buat juga 3 zikir yang khusus. Nabi kata muhtasiban lillah. Ingat, semata-mata kerana Allah Ta'ala. Jangan nampak fadilat semata-mata fadilat saja. Jangan nampak fadilat saja. Nak bidadari 400. Kalau siapa membaca la subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, dalam riwayat hadis yang dhaif, Nabi menyatakan Allah sediakan kepada dia cahaya terang benderang di dalam kubur dia. Ini antara hadis walaupun dhaif, tetapi boleh untuk beramal, bukan untuk berhujah. Jangan semata-mata kita nampak fadilat. Jangan semata-mata kerana kita buat itu jadi rutin kita, jadi adat semata-mata. Ingat, latih diri kita. Setiap apa amalan kita buat, tuan-tuan, latih diri kita niat semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kenapa kena ada niat semata-mata kerana Allah? Kerana di sini tuan-tuan, asas untuk Allah beri pahala. Pahala manusia ni berbezanya di mana? Di kesempurnaan niat. Kalau dia niat ini pilih level yang tinggi niat, ada level yang pertengahan, ada level niat yang bawah sekali, semata-mata kerana untuk mendapat ganjaran pahala daripada Allah Ta'ala, itu paling bawah. Tak apalah, asalkan niat ini semata-mata kerana Allah. Apa makna semata-mata kerana Allah? Semata-mata kerana perintah Allah, kerana suruhan Allah Ta'ala. Kenapa tuan-tuan datang tarawih, lawan juga letih pun, cukupkan 8 rakaat, lepas 8 rakaat tazkirah, tunggu lagi tazkirah pun, dan berada di dalam tazkirah niat semata-mata kerana perintah Allah. Apa makna perintah Allah? Suruhan Allah. Sunat, mendengar tazkirah, mendengar khutbah sunat, mendengar kuliah umum, kuliah yang ilmunya fardu ain, dapat pahala wajib. Mendengar kuliah yang ilmunya fardu kifayah, dapat wajib kifai. Mendengar tazkirah yang umumnya membincangkan tentang khas fadilat, kelebihan, motivasi, membangkitkan kita semangat untuk beribadat kepada Allah Ta'ala, dapat pahala sunat. Tu maknanya kita berada dalam majlis ilmu, dapat pahala sunat. Contoh tuan-tuan, kita biasa kena latih diri kita supaya ingat kerana Allah Ta'ala, supaya nak beza. Jangan jadi ibadat, jangan jadi adat. Kadang-kadang tuan-tuan masuk masjid, tuan-tuan, kalau kita tak latih, tak jadi niat. Masuk masjid lupa nak niat i'tikaf. Walhanya i'tikaf itu adalah sunat muakkad. Pahala besar muakkad ni. Muakkad ni tuan-tuan, kalau tinggal makruh. Tu muakkad. Muakkad ni makna sangat ditekan oleh Allah Ta'ala supaya kita buat. Tiba-tiba kita tinggal. Suruhan Allah Ta'ala kita tinggal. Kalau suruhan itu muakkad, makruh. Makna makruh ni Allah murka. Tu makruh. Cuma murka tidak standard haram. Masuk kita, kadang kita lupa. Masuk semayang maghrib, semayang isyak, semayang tarawih, lupa nak niat iktikaf. Terlintas di hati kita, aku ni iktikaf sunat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lupa. Kita duduk dalam majlis agama, dalam majlis ilmu, lupa nak niat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu kena latih diri kita, niat nampak semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak balik kampung tuan-tuan, hukum musafir ini ada hukum harus, ada hukum sunat, ada hukum wajib, ada hukum haram, ada hukum makruh. 5 hukum. Tuan-tuan nak musafir ke mana saja, perjalanan tuan-tuan itu diganjarkan pahala oleh Allah Ta'ala kalau kena cara dia. Sebab tu kita kena latih niat. Niat ni tuan-tuan, latihan ini nombor 2. Nombor 1, kita kenal dia punya basic sekali, kita mengenal setiap hukum yang diperintah oleh Allah dan hukum yang dicegah oleh Allah Ta'ala. Itu basic. Yang kedua, kita latih. Apabila kita nak buat saja perintah daripada Allah Ta'ala, kita ingat. Itu panggil latihan. Supaya setiap perbuatan kita ada hubung kait dengan Allah Ta'ala. Sama ada hubung kait itu perintah suruhan ataupun perintah larangan. Kita nak musafir balik kampung, tuan-tuan ada mungkin
nak balik kampung dia 3 hari lagi, ataupun mungkin tuan-tuan nak beraya sini. Walaupun kita ni travel bukan nak balik kampung, tapi travel dekat, ada pahala kalau kena gaya. Pastikan perjalanan kita itu perjalanan sunat. Apa antara perjalanan sunat, tuan-tuan? Dia ada musafir haruh. Sunat ni, tuan-tuan, antara dapat afdal, bahkan pahala afdal. Tuan-tuan ingat, untuk ziarah sahabat handai kita, ziarah keluarga kita, ziarah kawan-kawan kita, maka dapat pahala afdal ziarah nak pada raya. Hukum ziarah biasa ni sunat, dan terkadang orang-orang tertentu dia naik level afdal, dan masa-masa tertentu dia naik level afdal. Seperti 1 Syawal, hukum ziarah adalah afdal. Tuan-tuan teringat nak balik kampung, nak ziarah keluarga, apa hukum perjalanan, tuan-tuan? Perjalanan, tuan-tuan, direkodkan oleh Allah Ta'ala sunat. Makna dia, pahala sunat disediakan oleh Allah Ta'ala untuk tuan-tuan. Itu untun apabila kita ada niat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja tuan-tuan buat, insya-Allah kena latih niat. Kita bangkit sahur, tuan-tuan, terkadang lupa juga. Waktu makan sahur tu kita lupa nak telitah hati kita, kenapa kita makan sahur ni? Sedangkan makan sahur bukan harus. Tuan-tuan makan moreh sekejap lagi, tuan-tuan balik rumah lah, bukan makan masjid ni, balik rumah. Contohnya balik rumah makan moreh, makan di mana sajalah, tak kira lah. Apa hukum makan moreh? Harus. Tuan-tuan makan buka puasa tadi, apa hukum dia? Itu wajib, dapat pahala wajib. Dan sahur ni, tuan-tuan, sahur ni apa hukum makan sahur? Sunat, dapat pahala makan. Tibai siapa 2 pinggan lagi dapat pahala. Kerana sunat makan sahur lebih. Kita terbalik, tuan-tuan. Orang kita dia bedal, bedal waktu buka puasa, 2 pinggan dia bedal. Syarak sunat buka puasa ni kurangkan makan. Sunat buka puasa jangan lebih makan. Dan sunat sahur lebih. Tu kita terbalik tu. Kita sahur tak lalu makan. Tak lalu nak makan. Kadang-kadang nasi tak makan, minum air saja sahur, tapi dapat pahala sahur. Tapi ingat, tuan-tuan, kena telitah. Kenapa kita sahur? Semata-mata kerana perintah Allah yang nama dia sunat. Dapat pahala sunat, tuan-tuan, bersahur. Bukan semata-mata nak fadilat saja. Bukan nak khasiat bersahur, fadilat sahur, kelebihan sahur, tapi ingat asas dia nak kepada pahala sahur. Itulah yang disebut oleh Nabi muhtasiban lillah. Ingat apa saja kamu buat, apa saja kita buat, ingat semata-mata sandarkan kepada Allah Ta'ala. Kenapa kita zikir? Semata-mata kerana perintah dia. Nampak kerana suruhan dia, nampak kerana perintah dia. Sama ada perintah tu wajib ataupun perintah tu sunat, itulah dia untuk mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Tuan-tuan, terima kasih banyak di atas perhatian tuan-tuan. Sanggup tunggu tak balik lagi? Dan kalau yang nak balik dah, mungkin ada malam ni, saya difahamkan yang nak balik kampung, nak bertolak malam ni, selamat pulang ke kampung dan berhati-hati di jalan raya. Ingat beberapa panduan-panduan sunat dalam perjalanan. Ada perkara-perkara sunat dalam perjalanan, bacalah. Mudah-mudahan kita doakan kawan-kawan kita yang nak balik kampung, yang nak travel mana-mana, kita doakan mudah mereka ini dimudahkan oleh Allah Ta'ala, dilancarkan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ورضاك والجنة رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واجعلنا من العلماء العاملين واجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.